Entah, saya tak tahu ayat ke berapa. Bila saya rujuk rakaman terdahulu, kita dah sampai surah Hasyar. Oh ya, betul-betul Ustaz. Betul, dah habis. Masya Allah. Kita dah sampai surah Hasyar. Jadi pagi ni kita masuk surah Hasyar, dan saya recap ayat pertama, kedua sebelum kita teruskan pada ayat yang ketiga. Baik, boleh Ustaz. Okay. Allah. So surah Hasyar sama seperti surah Mujadilah. Dia adalah dalam jujukan surah-surah yang dimulakan dengan tasbih. Bermula daripada surah Hadid lagi, ada 10 surah yang berselang-seli dengan ungkapan, dimulakan dengan ungkapan tasbih. Hadid, surah Hadid menggunakan yusabbih. Kemudian surah Hasyar ini, surah Hadid dimulakan dengan sabbaha. Surah Hasyar juga dimulakan dengan sabbaha. Kemudian nanti selepas surah Hasyar, Mumtahanah tanpa tasbih, surah Saf sabbaha, surah Jumu'ah yusabbihu, surah At-Taghabun yusabbihu. Ada jujukan surah-surah ini, ada 7 ke 10 surah ni yang dimulakan dengan tasbih yang menuntut kita untuk bersegera. Kerana perkataan sibah ataupun sabbaha itu ada galakan untuk bersegera. Sebab makna asal sabbaha ataupun sibah adalah berenang. So orang yang berenang ni, dia sentiasa, dia perlu bergerak, perlu buat benda tu sekarang, perlu bersegera tentang perkara itu supaya dia kekal terapung di permukaan ataupun kekal berada di atas permukaan air. Jika tidak, dia tenggelam. So tuntutan untuk bersegera terhadap apa sahaja tema yang dibawa oleh surah-surah ini diwakili oleh perkataan tasbih di awal surah. Dan surah Hasyar kita tahu, untuk recap, dua ayat pertama adalah tentang sejarah pengusiran Bani Nadir daripada kota Madinah. Kenapa mereka diusir? Kerana ada dua sebab. Pertama, mereka gagal untuk mematuhi piagam Madinah. Apa peraturan dalam piagam Madinah? Perlu bantu-membantu sebagai rakyat jelata. Kalau negara menghadapi kesukaran, kesusahan, setiap rakyat perlu bergandingan tangan, menggembleng tenaga, bahu-membahu untuk membantu negara. Tapi Yahudi Bani Nadir bukan sekadar gagal untuk hulurkan bantuan, mereka merancang untuk membunuh ketua negara. So dua sebab, mereka tak nak membantu. Yang kedua, mereka merancang. Dan ketua negara pada waktu itu Nabi SAW. So sebagai hukuman, Allah usir mereka dari bumi Madinah. Nabi beri tempoh kepada Yahudi Bani Nadir 10 hari untuk keluar dari kota Madinah. 10 hari untuk keluar dari kota Madinah. Dan in between 10 hari itu, grup-grup, ada second grup munafik pergi berjumpa dengan Yahudi Bani Nadir, bagi tahu jangan risau. We are brothers. Kami bersamamu. Jangan risau, jangan keluar. Bersama kami ada 2,000 orang. Kalau korang diserang, kami akan backup. Jangan risau. So kata-kata orang-orang munafik ini terpakai janji-janji manis oleh puak munafik ini, dipercayai. Yahudi Bani Nadir percaya, lalu mereka tak jadi keluar. So, kerana tak keluar, maka Nabi arahkan tentera muslimin pergi ke Yahudi Bani Nadir, perkampungan Bani Nadir, untuk buat kepungan. Setelah 10 hari. 10 hari masa dijanjikan dan mereka tak keluar, mereka dikepung. Dan sepanjang tempoh pengepungan, on paper,
tentera Islam tak mungkin boleh kalahkan kekuatan Yahudi Bani Nadir waktu itu. Kerana mereka baru sahaja tewas dalam perang Uhud. Dalam perang Uhud, syahid lebih daripada 70 orang. Kemudian selepas daripada peristiwa perang Uhud, ada satu lagi peristiwa, Nabi hantar rombongan sahabat untuk untuk mengajar di sebuah perkampungan. Rombongan itu had been massacred. Rombongan itu annihilated. Rombongan itu dalam bahasa Melayu, itu bukan sekadar dibunuh, tapi diserang dengan kejam. 70 orang mati kecuali satu orang. 70 orang mati kecuali satu orang. So dua peristiwa sebelum peristiwa Bani Nadir ni, lebih kurang 140 orang Islam telah terbunuh, telah syahid, terbunuh, dan semua 140 orang tu adalah penghafal Quran. Penghafal Quran. Jadi kerana itu, on paper tentera Muslimin tak mungkin akan boleh menewaskan Yahudi Bani Nadir. Namun dalam ayat kedua, Allah bagi tahu Allah lah yang mengeluarkan orang-orang kafir dalam kalangan ahli kitab daripada rumah mereka. Bukan kerana kekuatan Islam, bukan kerana desakan Nabi, bukan kerana mereka takut orang-orang Islam ni, tak. Tapi Allah lah yang keluarkan mereka. Sedangkan waktu tu, ma zanantum ay yakhruju, Nabi dan tentera Islam sendiri tidak menyangka mereka boleh keluar daripada kubu mereka. Malah dalam masa yang sama, pihak lawan, pihak Yahudi Bani Nadir, fadhannu annahum mani'atuhum usunuhum min Allah. Mereka sendiri menyangka kubu pertahanan mereka sangat kukuh, tak mungkin boleh ditembusi. Sehingga ke tahap Tuhan pun tak mampu untuk tembusi kubu mereka. So satu pihak tak confident dengan kekuatan diri. Satu lagi pihak overconfident dengan pertahanan. Lalu Allah tunjukkan bahawa Allah mempunyai kuasa atas setiap sesuatu. Lalu Allah serang Yahudi Bani Nadir dengan cara yang mereka tak pernah sangka-sangka. Apa dia? Wa qazafa fi qulubihim ar-ru'b. Allah campakkan ke dalam hati mereka perasaan cemas, takut, bimbang, gusar, perasaan yang bukan-bukan dalam hati. Lalu kerana itu mereka bertindak untuk menghancurkan rumah sendiri dan mereka surrender. So tuan-puan, recap daripada itu, recap daripada ayat 1 dan 2 ni, dia nak bagi tahu pada kita bahawa bersegeralah kembali pada Allah dengan memuliakan dan mengabdikan diri pada Allah. Kerana apa yang berkait tentang masa depan itu bukan di tangan kita. Allah boleh mengatur masa depan kita sesuai dengan kehendak dia untuk kepentingan kita. Allah boleh atur masa depan kita sesuai ikut kehendak yang Allah nak, sesuai seperti yang Allah nak, dan memberi keuntungan pada kita. Jangan risau, jangan khawatir.
selagi mana kita bergantung pada Allah, Allah boleh uruskan sesuatu yang kita lihat mustahil. Allah boleh uruskan untuk kita. Begitu. Satu, kalimah-kalimah semacam tasbih, takbir ini dia perlu kita ulang-ulang. Ulang-ulang sebab kesannya tinggi. Kesannya besar. Saya sebelum ni rasa skeptik. Dah ada Quran, kenapa perlu nak zikir sebut tasbih-tasbih ni? Bukan zikir tu hanya Quran ke? Saya skeptik begitu. Kan Quran kan yang paling unggul. Maka kita baca je lah Quran. Abaikanlah zikir-zikir ni. Rupanya sangkaan saya meleset. Sebab ulama-ulama dulu yang lebih luar biasa ilmu dia, mereka menyusun, memahami dengan lebih luas dan lebih dalam. Cara mereka memahami begini. Ya, Quran bacaan paling unggul, paling umum. Paling unggul, paling tinggi. Selayaknya kita hanya baca Quran. Yang zikir-zikir ni sampingan. Tapi ada orang, ada manusia dan kemampuan manusia ni berbeza-beza. Ada yang boleh baca Quran dengan lancar. Ada orang yang boleh baca Quran dengan berlagu. Ada orang yang boleh baca Quran dengan faham Quran. Tapi tak semua manusia begitu. Tak semua manusia begitu. Dengan Quran, kita boleh dapat panduan hidayah. Hidup kita terpandu. So, apa signifikannya zikir-zikir yang lain ni? Subhanallah, tasbih, takbir, tahmid, tahlil ni. Apa signifikannya? Setiap kali kita bertasbih, Allah akan tanam untuk kita sebatang pokok di syurga. Tindakan kita tu sama macam kalau kita seorang petani, kita menanam anak-anak padi, satu pokok, satu pokok, satu pokok, satu pokok. Kenapa kita tanam anak padi tu? Kita nak tunjuk pada Tuhan, pada Allah, Allah beri kita tenaga, lalu kita salurkan tenaga kita tu untuk berusaha. Sebab yang menumbuhkan pokok tu Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tanam je. Kita tanam je. Dan kalau kita boleh lihat kita tanam padi dan kita boleh lihat masa depan, ni nanti 3 bulan lagi aku boleh tuai lah ni. Kan kita boleh nampak masa depan tu. 3 bulan lagi aku boleh tuai. So bila boleh tuai, adalah sedikit perbelanjaan untuk aku. Lapanglah sedikit aku punya rezeki. Kehidupan aku semakin baik. So aku usaha sekarang, nanti 3 bulan aku akan nikmati. Sekarang lihat pula dengan tasbih kita. Dengan zikir kita. Dengan salawat kita. Setiap satu Allah akan tanam sebatang pokok di syurga. Untuk apa? Untuk kita mengimpikan, untuk kita confident dan yakin kita akan menuai nanti di akhirat. So zikir-zikir ini sebenarnya membantu untuk kita meningkatkan lagi keyakinan akhirat tu wujud, syurga tu wujud, aku nak masuk. Gitu. Dia bukan sekadar nak meraih pahala, tapi nak meningkatkan keyakinan percaya terhadap Tuhan, percaya janji-janji Tuhan. Sebab ayat-ayat ini, ayat-ayat berkaitan dengan tasbih ini, dia nak tarik perhatian kita, engkau percaya tak pada Tuhan? Percaya tak pada janji Tuhan? Percaya tak pada bantuan, pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau engkau percaya, engkau buat. Kalau engkau tak percaya, engkau akan tinggalkan. Itu. Ada beza tuan-puan kalau saya bagi contoh begini.
Katalah kita semua berada dalam satu bilik. Kita semua berada dalam satu bilik, lalu Opah buat announcement. Okey, tim SPAQ, saya nak tuan-puan semua bersedia sebab di luar pintu ni ada kebakaran. Ada kebakaran. Di luar pintu ni ada kebakaran. Nak minta semua tolong bantu-membantu supaya kita tutup mana-mana ruang yang ada dekat pintu ni supaya asap tu tak masuk. Pintu ni pintu kalis api. Nak minta tutup je ruang dekat tepi-tepi pintu tu supaya asap tak masuk. So apa jadi pada orang dalam bilik tu? Semua akan bekerja sama untuk tutup setiap ruang yang ada dekat pintu. Oh, by the way, bilik tu tak ada tingkap untuk kita lihat ada ke tak api di sebelah sana. Tapi siapa yang percaya terhadap pemakluman daripada Opah, dia akan kelang kabut dan bantu untuk tutup. Bagi yang tak percaya, dia tak anggap benda tu serius. Bagi yang tak percaya, tak apalah, korang je lah buat dulu. Aku tunggu je lah sini. Entah ya entah tidak tu ada api kat sebelah. So dengan kepercayaan, dengan keyakinan tuan-puan, dia minta pula bukti bergambar. Dengan keyakinan, dengan kepercayaan tu, kita akan mula bertindak. Kita akan mula bertindak. Kan anak kita, dia dah ada jadual dah pembelajaran dia untuk 1 tahun ni. Daripada bulan 3 nanti sampai bulan 12. Dah tahu dah sepatutnya bila waktu periksa. Untuk separuh tahun pertama ni bila? Untuk nanti bulan periksa penggal kedua bila? Katalah dia ambil SPM. Dia sudah mula menghitung hari dan bulan untuk itu. Tapi bagi yang tidak menganggap SPM tu penting, kan dalam ramai-ramai pelajar, tidak semua pelajar menganggap SPM tu penting. Hanya pelajar SPM yang menganggap SPM tu penting akan beri tumpuan. Pelajar tingkatan 4 tak, tingkatan 3 tak, bagi dia itu jauh lagi. Sedangkan apa yang dia sedang belajar sekarang akan digunakan nanti untuk membantu exam SPM tu. Ini sebab minda dia tidak disediakan begitu, malah mak bapak pula rasa, kau kan baru darjah 2, relax. Kau kan baru darjah 3, jauh lagi. Kau kan baru darjah 4. Maka sepanjang proses pendidikan pembelajaran tu, mereka tak anggap serius. Kan? So Allah datangkan kisah-kisah semacam ini supaya kita mula act seriously untuk agama ni. Bertasbih sungguh-sungguh. Bertakbir sungguh-sungguh. Tahmid sungguh-sungguh. Hanya untuk Tuhan. Bukan sebab lepas sembahyang. Bukan. Kita buat tu kerana kita ada Tuhan. Kerana dia. Begitu. Itu surah Hasyr ini datang dalam tema begitu. Sebab bila kita ingat Tuhan, Allah akan bantu kita dengan cara yang kita tak pernah gambarkan. Sebab Allah tahu hidup di dunia ni bukan dibentang kapet merah. Hidup di dunia ni adalah bentuk ujian. So orang yang diuji Allah tahu berat, sukar, susah, perit, penat. Lalu kalau tak nak semua itu, bergantunglah pada Allah. Allah akan mudahkan. Orang lain melihat sukar, kita tidak. Kita tak rasa apa pun. Kita rasa aman dan damai sebab kita tahu Allah bantu.
Gitu. Kan? Kalau kita semua sama-sama pelajar dalam kelas 25 orang, ketika kita sedang ambil periksa, yang tak baca semalam, yang tak ready, dia akan rasa susah dan sukar. Tapi yang dah baca, dia boleh jawab. Cuma kadang-kala kita dah baca, kadang kita lupa. Kan? Kita dah baca dah banyak dah kita baca. Tengah-tengah nak ambil tu, ada 3 poin, aku ingat 2 poin, tapi satu lagi ni aku lupa. So, tengah-tengah kita menulis macam tu, periksaan percubaan kan, tengah-tengah menulis tu, satu lagi poin kita lupa, lalu kita cuba nasib panggil guru yang bertugas. So kita kata, cikgu, saya tak tahu betul ke tak apa yang saya buat ni, tapi ini sepatutnya ada 3 poin. Saya hanya ingat 2 poin. Boleh tak cikgu bagi hint sikit poin yang ketiga ni? Kan boleh tak cikgu bagi hint sikit? Ada cikgu yang dia sangat strict, tak boleh, saya tak boleh tunjuk. Tapi ada cikgu yang ini pasal yang ni. Dia cuba bagi hint macam tu je. Oh, ini pasal yang ni. Terus kita dapat semula dan kita boleh jawab. Tapi yang langsung tak baca, yang langsung tak bersedia, cikgu bagi hint pun takkan boleh jawab. Gitu, kita sedang lalui ujian-ujian ni. Kita hanya perlu panduan dari Tuhan untuk hadapinya, untuk go through ujian tu dengan cemerlang. Sebab kita ada potensi itu. Kan? So, basically itulah latar belakang ayat pertama dan ayat kedua. Kemudian, ayat ketiga. Walaula an kataballahu alaihimul jalaa la'azzabahum fid dunya walahum fil akhirati azabun nar. Ayat ketiga ini adalah ungkapan kepada orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi. Dan juga dia merupakan pengajaran kepada kita. Pengajaran kepada kita. Maksud ayat ni, dan kalaulah tidak kerana Allah telah menetapkan pengusiran terhadap mereka, kalau bukan kerana mereka diusir, tentu Allah akan menyiksa mereka di dunia dan mereka akan beroleh azab seksa neraka pada hari akhirat. Okey, ayat ni macam ni. Arahan daripada Nabi untuk mereka keluar dari Madinah. Arahan dari Nabi, mereka keluar dari Madinah. Dan kalau kita tak tahu cerita ni, kita boleh saja menuduh Nabi berlaku zalim kepada penduduk Madinah. Menghalau rakyat dia keluar daripada negara. Kalau kita tak ada latar belakang cerita, kita hanya berita penting, kita hanya baca surat khabar tanpa baca isi, berita penting, Yahudi Bani Nadir dihalau dari Madinah. Orang yang membaca tajuk macam tu, dia boleh dua pendapat. Oh, ni mesti mereka buat salah tu yang diorang dihalau. Satu lagi cara kita melihat tajuk begitu, zalimnya kerajaan, kenapa nak halau rakyat sendiri? Tanpa kita tahu apa latar belakang. Itu sebatas kemampuan kita berfikir. Tapi di sisi Allah, Allah kata, aku boleh azab engkau dengan cara engkau kalah perang dengan tentera muslimin. Aku boleh azab engkau. Tapi tak, aku sudah tetapkan engkau diusir keluar. Engkau masih ada harta, engkau masih ada nyawa.
Malah pengusiran ini berlaku, kau boleh bawa anak bini. Sebab ada 3 kelompok Yahudi di Madinah yang ketiga-tiganya melalui proses berbeza. Selepas daripada Bani Nadir, ada Bani Qainuqa. Lepas daripada Bani Nadir ni ada satu lagi puak Yahudi yang itu hukumannya semua lelaki dewasa hukum bunuh. Kanak-kanak, wanita dan orang tua dibiarkan hidup. Dan semua dihalau. Lelaki dewasa semua dibunuh. Allah boleh buat pelbagai. Dan untuk engkau hanya dihalau keluar, itu adalah hukuman yang sangat simple. Sebab pilihan lain Allah boleh jadikan korang kalah perang dengan tentera Muslim. Hukuman ini sangat ringan. Walahum fil akhirati azabun nar. Dan Allah boleh, engkau tidak dihukum di dunia, Allah boleh hukum kau dekat akhirat nanti. So rupanya tuan-tuan, kalau kita lihat ayat ni untuk konteks kita, Allah Subhanahu Wa Taala telah tetapkan untuk certain kesalahan ada bentuk hukuman yang Allah nak kita buat. Lalu kita panggil sebagai hudud. Kita panggil sebagai hudud. Untuk certain kesalahan ada hukuman tertentu yang Allah dah gariskan. Contohnya tuduhan zina. Allah nak yang menuduh itu datangkan 4 saksi. Jika gagal, siapa-siapa saja yang menuduh berzina, tuduhan zina, perlu disebat 80 kali. Atau kesalahan mencuri. Kalau cukup dia punya nasab, dia punya timbangan, dipotong tangan kanan. Allah nak hukuman tu. Tapi kadang-kala manusia dia rasa tak, belum sesuai lah hukuman tu. Kita buat hukuman lain. So apa consequences-nya? Dia tidak dihukum di dunia. Selagi mana dia tidak bertaubat, Allah akan pastikan dia dihukum dekat akhirat. Dia tidak bertaubat di dunia, mungkin kerana hukuman yang dia terima tu, okey, hanya masuk penjara. Lalu bila keluar penjara, dia boleh mencuri lagi. Keluar dari penjara, dia boleh berzina lagi. Tidak dihukum dengan apa yang Allah nak. Maka jika dia tidak bertaubat, dekat akhirat nanti, ada hukuman lain menanti. Dan jika dia dihukum di dunia, seperti ada 3 orang sahabat yang minta dihukum sebat 80 kali setelah peristiwa Ifki, peristiwa tersebarnya fitnah berkaitan dengan keluarga Nabi. Ada 3 orang sahabat mengaku mereka bersalah dan minta dihukum dan mereka disebat 80 kali. Peristiwa itu besar, kesalahan mereka besar. Kan membuka aib, menyebarkan aib isteri Nabi. Besar. Allah sebut wa huwa indallahi azim. Benda tu besar. Dan hukuman tu hukuman berat. Tapi tak kala mereka sudi sanggup menerima hukuman di dunia, boleh jadi hukuman di akhirat tiada. Boleh jadi itulah bentuk taubat mereka. Walaupun dosa yang mereka buat, kesalahan yang mereka buat besar. So sekarang ni, ayat ini memandu kita kalau kalau kita buat salah dan Allah tentukan bagaimana kita nak bersihkan dari kesalahan tu. Kalau perlu dihukum, dihukum. Kalau perlu bertaubat, bertaubat. Kalau perlu istighfar, kita istighfar. Kalau kita buat,
Di akhirat Allah tidak hukum apa-apa. Sebaliknya, kalau kita buat salah dan kita tak buat apa-apa untuk kesalahan tu, kita mengumpat, kita tak bertaubat, kita mencemuh orang, kita tak bertaubat, kita kacau anak dara orang, kita tak bertaubat, kita sondol suami orang lain, runtuh rumah tangga dia, kita tak bertaubat. Kita kutuk artis itu dan artis ini, kita tak bertaubat. Kita tak buat apa-apa, rasa kita tak bersalah. Tunggu, ada hukuman special untuk anda di akhirat nanti. Wow, tu maksud ayat 3. So tuan-puan, kadang-kala kita baca Quran dan ayat Quran ini dia menempelak orang-orang yang buat salah. Dia menempelak, dia marah, murka terhadap orang-orang buat salah. Dijanjikan dengan azab itu dan ini. Kita baca, oh kaum Ad dapat azab yang ini. Kaum Hud dapat azab yang ini. Kaum Nabi Saleh dapat azab yang semacam ini. Tapi kita tidak melihat kita juga layak untuk dapat azab kalau kita tidak bertaubat. Sepatutnya bila melihat orang lain dapat azab, kita patut terasa gerun. Aku juga ada potensi untuk dapat azab tu. Lalu segerakanlah. Kan tadi ayat surah ini dimulakan dengan kesegeraan. Lalu bila baca orang lain layak dapat azab, kita perlu bersegera untuk mohon perlindungan, buat sesuatu supaya azab itu tidak menimpa kita. Patutnya itulah sikap orang beriman. Dan moga-moga Allah mengekalkan rasa itu supaya kita bertindak segera. Macam Ejen Ali tu kan. Tuan-puan ada TV kat rumah ke? Tengok tak Ejen Ali? Kan dia punya ketua tu, bertindak segera. Selalu sebut macam tu. Okay, next. Zalika bi'annahum syaqqullaha wa rasulah wa man yushaqillaha fa innallaha syadidul iqab. Kenapa mereka layak diazab? Kenapa mereka layak diazab? Kerana mereka menentang Allah dan Rasul. Kerana mereka menentang Allah dan Rasul. So kalau kita diuji dan kita hidup dengan dosa di sana sini, bukankah itu juga bermaksud kita menentang tanpa bertaubat? Kan perkataan syaqu maksudnya tidak bersetuju. Tidak bersetuju. Dan menentang apa sahaja yang dikatakan oleh pihak lagi satu. Maksudnya dia tidak bersetuju dalam semua perkara. Mereka tak bersetuju terhadap apa yang datang. Kan, tuan-puan pernah dengar gerakan feminisme? Kan, empower perempuan-perempuan. Empower feminin. Lalu ada dalam kalangan mereka yang rasa Quran ini asyik ditafsir oleh orang lelaki je. Sebab bila semua ditafsir oleh lelaki, dah tentu mereka akan ada bias gender. So sewajarnya Quran ini ditafsir pula oleh perempuan supaya ada sudut pandang perempuan dalam penafsiran Quran. Dia kata lelaki, asal lelaki ni mesti bias. Bias pada lelaki. Sedangkan kalau dia lihat
dalam sejarah ulama-ulama yang menafsirkan Quran. Banyak je penafsir-penafsir wanita. Antaranya Bintu Syatiq, seorang mufassir wanita kelahiran Mesir, dan dia dah tafsirkan Quran kecuali beberapa surah. Ada berapa? 6 ke 7 surah yang dia tak sempat nak tafsirkan, dia meninggal, wafat. Namun gaya penafsiran dia sangat menarik, sangat menakjubkan. Terutamanya surah-surah yang dimulakan dengan sumpah. Kan, wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta fassabihati sabha fassabiqati sabqa fal mudabbirati amra. Itu tanpa penafsiran daripada Bintu Syatiq, kita akan stick, kita akan hanya berlegar sekitar pemahaman penafsir-penafsir lelaki. Kerana pandangan dia membuka satu ruang penafsiran berbeza terhadap ayat tersebut. Lalu ditolak pandangan-pandangan penafsir-penafsir lelaki ini, dan dia translate, dia tafsir sendiri Quran. Dia kata Quran seolah macam tak adil ketika meletakkan 2 bahagian untuk lelaki berbanding 1 bahagian untuk wanita dalam proses harta faraid. Kan ayat lizzakari mithlu hazzil unsayain. Untuk lelaki 2 bahagian. Kan bagi lelaki boleh dapat 2 bahagian apa yang wanita dapat 1. Kata ayat tu tak adil. Tolak. Dia tolak. Tanpa perlu mengkaji, melihat ayat tu dari pelbagai sudut dan melihat hukum yang Allah datangkan tu untuk kebaikan semua. Kalau tak sesuai dengan dia, contoh ayat-ayat tentang berhijab. Hijab tu dinding. Berniqab. Pakai tudung, pakai khumur, pakai khimar. Dia kata tak, ayat tu tak ada tulis pakai tudung pun. Sedangkan perkataan khumur itu sendiri bermaksud head scarf, tudung, sarung kepala. Dan Allah suruh labuhkan ke dada. Tak, dia tak nak terima, dia tolak. Dia tafsir berbeza. Gitu. So syakullah, dia tolak apa yang Allah datangkan. Dan ramai je manusia yang menolak apa yang Allah datangkan. Malah mereka boleh mengagungkan pula makhluk-makhluk ciptaan Allah. Mereka mengagungkan sains. Sains tu kan makhluk ciptaan Allah. Sains adalah sunnatullah. Sains adalah umur, peraturan yang Allah dah tetapkan untuk satu perkara itu berlaku. Api membakar, air mengalir ke tempat yang lebih rendah, udara begitu sifat dia, molekul begitu dia bergerak, itu sunnatullah. Umur-umur, peraturan-peraturan, amrun, peraturan yang Allah dah tetapkan. Itu yang dia kagumkan. Lalu dibandingkan, tengok sains berbeza dengan Quran, berbeza dengan sumber wahyu. Wahyu tak boleh dibuktikan, syurga neraka tak boleh dibuktikan, tapi sains boleh dibuktikan. So selagi tak boleh dibuktikan dengan sains, benda tu tertolak. What? Sains tu Allah cipta. Kau boleh tolak. Engkau boleh tolak Tuhan dengan menggunakan sesuatu yang Allah cipta. Kau ni apa?
So kalau begitulah bentuknya manusia, layak tak dia diazab? Sangat layak. Sangat layak. Zalika bi annahum syaqqullaha wa rasulah wa man yushaqillaha fa innallaha syadidul iqab. Dan last sebelum kita berhenti untuk ayat keempat ni tuan-puan. Kadang-kala apa yang kita rancang dan benda yang berlaku tidak seperti mana yang kita nak. Kita rancang begini, A, B, C dan D. Rupanya yang berlaku E, F, G dan K. Tak seperti yang kita nak. Lalu, bila itu berlaku, pertama kita kena akur, kena sedar benda tu adalah ujian dari Allah. Yang kedua, kita kena sedar yang kita perlu bersabar. Bila tahu ujian dari Allah, kita kena apa yang perlu kita buat? Bersabar. Kerana ramai orang bila diuji, dia merungut. Bila diuji, dia mengeluh. Bila diuji, dia tak terima. Tindakan-tindakan itu, kita takut boleh jadi seperti perkataan syaku, kita tak terima. Kita tolak, tak setuju. Seolah-olah kita tak setuju Allah buat macam tu pada kita. Alah macam kita suruh anak kita lah. Kan Nuha angkat kain. Ish. Apa maksud dia buat ish tu? Dia tak setuju arahan kita. Dia sedang buat sesuatu yang menyeronokkan. Tiba-tiba dia dapat arahan yang dia tak suka. Lalu dia tunjuk rebel dia. Ish. Kan. So kita takut. Kalau kita buat itu, dia tidaklah sampai syaku semacam Yahudi buat tu, tak. Tapi kita takut-takut termasuk dalam golongan ini. Tak setuju dengan apa yang Allah takdirkan. Belajarlah bersabar. Belajarlah melihat alam ini, kehidupan ini sebagai bentuk-bentuk ujian. Supaya kita well prepared, bersedia untuk diuji. Itu. Kurangkan mengeluh, kurangkan merungut. Terima apa yang ada. Sebab dia consequences. Bila kita merungut, mengeluh tu, tak terima, banyak. Kita boleh jadi syaku. Kita boleh digelar sebagai tidak bersyukur. Kita boleh digelar sebagai engkar, kufur. Banyak consequences dia. So, setiap kita Allah beri ujian. Setiap waktu. Sama ada ujian dalam bentuk senang. Kan, ujian masa, kita sedang, hari Ahad ni tak ada buat apa-apa. Tu kan sedang diuji. Uji dengan kesenangan. Lalu bila kita senang, kita ingat tak Tuhan. Atau kita sedang diuji dengan kesusahan. Waktu kita susah, kita ingat tak Tuhan. Gitu. So jangan lupa esok pagi jam 7 jumpa saya di TV Hijrah. Kita nak kupas part kedua tentang surah Al-Ma'un. Di situ nanti kalau sempat kita akan ulas tentang ada orang yang dia sangat susah nak bantu orang lain. Ada orang pula yang dia bantu bersyarat.
Kalau dia senang, dia bantu. Kalau dia susah, oh memang tak lah. Ada juga orang, kalau dia susah, baru dia bantu. Sebab, sedang dia susah, dia bantu tu supaya dia harap Tuhan akan tolong dia. Dia nak keluar dari kesusahan tu, dia sedekah, dia buat itu, dia buat ini. Tapi waktu dia senang, dia lupa diri. So, 3 jenis manusia yang tak patut kita buat. Pertama, sukar nak bantu orang. Yang kedua, waktu dia senang baru dia bantu. Waktu dia susah, dia tak bantu pun. Dia kutuk lagi orang lain. Kau tak tahu aku susah. Bersyarat. Kalau Allah bagi, aku bagi lah. Ini Allah tak bagi apa-apa. Aku nak bagi apa? Dan yang ketiga, waktu dia susah dia bantu. Kan waktu dia susah, dia punya solat duha 12 rakaat. Waktu dia dah jadi kaya raya, solat Jumaat pun selang seminggu. Itu. So itu antara tahajud pun tak miss. So itu antara pengisian dalam suratul Maun. InsyaAllah kita jumpa lagi tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih kerana bersama pada pagi ini dan kembali kepada admin. Silakan. Okey, baik. Alhamdulillah. Sama-sama Ustaz. Syukran jazilan juga kepada Al-Fadhil Ustaz yang sudi meluangkan masa mengongsi, berkongsi ilmu dengan kita semua pada pagi ini. InsyaAllah kita habis pada ayat yang keempat, surah Al-Hajj. Pada muka surat yang ke-546. InsyaAllah untuk sambungan seterusnya adalah pada ayat yang ke-5. Alhamdulillah, sebenarnya susah Ustaz nak bersyukur dalam masa susah dan juga senang. Tu pun kena praktis juga tu. Kena praktis. Ujian tu termasuk yang paling kecil juga ke Ustaz maksudnya tu? Betul. Maksudnya macam kita kadang-kadang kita mengaji pun kita tersalah tu pun kita dah rasa macam nak mengeluh juga Ustaz. Allah, kenapa salah ni? Macam tu. Betul. Okey, baik. Alhamdulillah, semoga kita semua diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam menerima segala ujian, susah maupun senang, kecil maupun besar. Alhamdulillah. Baik, syukran jazilan juga kepada semua seluruh jemaah halaqah maya kita yang telah mengikuti. Jangan ke mana-mana, selepas ini ada lagi kuliah ilmu yang Opah sediakan untuk kita bersama-sama dengan Ustaz Hafiz Ibrahim. Baik yang berkelapangan boleh terus kekal di dalam link yang sama. Untuk itu saya kembalikan kepada Al-Fadhil Ustaz Nazri untuk sama-sama kita tangguhkan slot kita untuk kali ini dengan tasbih kafarah dan juga surah Al-Asr. Silakan Ustaz. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.